Okay guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera. So hari ni kita akan unboxing satu device ataupun satu benda baru. Okay, apa dia benda ni? So kita buka tengok. Ini dia. Alright, so hari ni kita akan unboxing satu model fish finder, iaitu Garmin Striker 4 Striker Vivid 4 CV bersama dengan transducer. Okay, so ini Striker Vivid 4 CV dengan transducer. So kita akan tengok apa yang ada dalam kotak ni, dalam parcel kita ni. Selamat sampai di tangan saya. So kita tengok apa yang ada dalam kotak, what's come in the box. Okay, so dia ada resit pembelian. Alright, so benda yang pertama sekali akan keluar ialah kita punya display ni, kita punya display set, iaitu Garmin Striker 4. Okay, alright, ini display set ataupun head unit lah. Ini head unit lah. Okay, so dia ada stand. Okay, dia ada lagi. Okay, ini kabel. Okay, ini ada skru. Dan ni ada warranty kot. Ada manual. Ada manual penggunaan. Okay, ada manual sekali. Kena baca guys, kena baca macam mana nak set up. Manual ni kena baca. Rugi engineer buat susah-susah ni manual ni. Okay, manual kena baca. Okay, ada manual. Okay, so kat sini ada lagi lah dia punya aksesori lain dalam plastik tu. Box tu ada aksesori lain. So kita akan tengok apa yang ada dalam box tu. Okay, so apa yang ada dalam plastik ni? Ini dia punya stand lah, adapter kepada Garmin ni. Okay, set Garmin ni, set Garmin sini. So ini adapter dia. Okay, so ni ada lagi stand. Kat sini ada, okay, ini tapak untuk transducer. Okay, tapak transducer. So ada kabel berserta dengan transducer. Okay, so ada kabel berserta dengan transducer. So kabel ni, ini extra kabel. So ini kabel, ini power kabel kan. Ini power kabel lah. Power kabel. Ini transducer kabel. So transducer. So kita akan tengok macam mana bentuk transducer untuk Garmin Striker 4 CV ataupun Garmin Striker Garmin Striker Vivid 4 CV. So bentuk transducer dia bujur macam ni. Bentuk transducer dia bujur macam ni. Okay, ini back side dia lah. So benda ni yang kita akan plug in pada kita punya tapak transducer lah. Tak kisahlah di mana-mana pun, bawa kayak ke ataupun kita nak plug in untuk stand transducer ke, kat sini kita akan stand pasang dia. Okay guys, so itu saja untuk unboxing Garmin Striker Vivid 4 CV dengan transducer. Okay, so inilah antara barang-barang dia. Okay, so ini antara barang-barang dia. Ini satu, dia punya head unit, stand, dia punya clip, power cable dengan clip dia, transducer bersama kabel transducer, tapak transducer. Okay, ini pun tapak stand lah. Okay, alright, itu saja yang ada dalam box kita. Jadi kita akan tengok pemasangan nanti, macam mana kita akan set up pada kayak.
Okay guys, right, jom stay tune. Okay guys, jadi kita akan tengok lebih dekat lah. Kita akan tengok lebih dekat aksesori ataupun barang-barang yang ada dalam kotak Garmin Striker Vivid 4CV ni. Jadi kita akan close down barang-barang yang disertakan sekali dalam kotak dia. So kita akan tengok pertama sekali ni head unit dia untuk display. Head unit display lah. So inilah berbentuk Garmin Vivid 4CV. Okay, sama macam model-model lain. Head unit dia sama, cuma dia punya processor lah ataupun sistem dia lain. Okay, so dalam masa sama juga, ini adalah transducer dia. So transducer ni kabel transducer. Okay, ini kabel transducer dan penutup ni kena sentiasa lah hati-hati supaya seal lah penutup ni, sentiasa tutup, sebab risau nanti kalau air masid kena masuk dalam kabel ni bahaya, boleh rosak lah. Okay, jadi kena sentiasa aware berkenaan dengan penutup ni. Okay, ini ialah transducer dia. Transducer dia tak saya GT20 lah. Transducer jenis GT20. Transducer ni pun saya dah pasangkan pada tapak yang ada pada bawah body M2. So gunakan skru yang diberikan. So ini tapak body M2. Okay, so tapak transducer yang ada kat body M2, MAG M2. So just plug and play masuk di bawah dia, skru je. So lubang ni boleh tekap dengan ni lah, dengan dia punya tapak khas transducer lah. Okay, ini tapak yang sedia ada dekat body M2. Ini transducer, just plug masuk je, gunakan skru. Lubang skru nanti just ikut lubang tapak transducer ni. Ini transducer yang Garmin bagi. Okay, so ini ialah kabel power supply untuk head unit. So kabel power supply untuk head unit, dia ada kat sini ada 4 wire. So yang kita hanya gunakan ialah 2 wire sahaja. Wire ni memang dia orang dah buka siap-siap lah kabel ni. Wire ni merah dengan hitam ni supply, ada fuse kat sini. So 2 ni supply kepada head unit kita, yang 2 lagi ni boleh simpan, yang 2 lagi tak guna boleh simpan. So ini kabel supply. So yang kabel supply, okay. Okay, ini dia punya mount stand lah, mount stand untuk head unit. Okay, mount stand untuk head unit. Okay, just masuk. So mount stand ni berada pada tapak atau mount yang akan kita pasang pada mount holder dekat kayak lah. So mount holder ni tak adalah, mount holder ni tak bagi. Mount holder ni kena beli khas lah. Yang ada ni tapak ni saja. Yang diberikan adalah tapak ni saja, kena pasang betul dekat mount holder ni. So cara nak pasang ikut kesesuaian masing-masing lah. Okay, saya pasang macam ni pun dah okey lah. So kita boleh pasang terus masuk kita punya tapak tadi masuk ke mount holder. So nak turunkan dia, just turunkan sini. Nak tinggikan boleh tinggikan, boleh laras lah. Kita punya stand mount ni boleh laraskan, so boleh tinggikan, boleh turunkan lah, bergantung pada kesesuaian kita lah. So kalau nanti duduk kat kayak, kita pasang macam tu lah. So dia akan tengok macam tu lah untuk dia. Itu dia pemasangan dia. Alright, jadi seterusnya ialah tapak yang diberikan ataupun mounting khas untuk transducer ni lah. Yang ni kalau kita pasang pada kaki luar, seperti Scotty punya version lah, version Scotty. So ini semua kaki dia lah. So ini aksesori dia, pemasangan dia. Boleh pasangkan skru je, tak ada masalah. Untuk klip kabel sebagainya pun ada dalam manual, dah ditunjukkan macam mana nak pasang. So yang ni ialah yang beza sikit. Yang ni ialah untuk kita pasang transducer pada thruster kita. So kita akan pasang transducer pada thruster. So transducer kita nanti akan ada kat sini. Yang ni buang lah, yang ni buang ni, plate ni buang. So tapak ni akan pasang di transducer yang diberikan. So tapak ni lah yang kita akan lekatkan kepada kita punya thruster, dan diikat dengan kabel tie lah ataupun kabel ni lah. So kita akan ikat pakai ni lah nanti pada kita punya body transducer. So body thruster lah. So body thruster kat bawah. So kita akan pasang macam ni. Dia akan pasang macam ni. Duduk macam ni. Kat bawah ikat pada badan thruster. So pakai ni. Pakai clip ni.
Okey, kabel tie pula klip ni. Jadi itu antara alat-alat ataupun aksesori-aksesori yang diberikan dalam kotak ni. Okey, so saya rasa cukup untuk pemasangannya. Dah cukup semua. So kita try tengok. Kita try on. Kita akan try on tengok. Okey, try on tengok. Alright, kita akan sambung lagi. Okey guys, kita akan cuba pasang tengok. Okey, kita akan cuba pasang tengok kita punya head unit dan juga power supply. Kita akan tengok feature yang keluar dulu. Okey, sebelum tu kita tengok dia punya feature kat belakang ni. So ini slot untuk power. Ini slot untuk transducer lah. So dia dah ada contoh display, dia dah display lah gambar dia macam mana kita nak cucuk, yang mana bawah, yang mana atas, yang mana slot nak masuk kan. Dia ada 4 pin slot ni. So keras untuk striker Vivid 4CV lah. Okey, so ini kita akan kena perhatikan lah. Lubang ni pun kena hati-hati kalau dah buka kabel nanti kena hati-hati supaya benda ni kita terus, once dah buka daripada kabel tu terus masukkan dalam plastik ke, tak nak sebab supaya nak secure supaya tak ada air masin masuk. Risiko untuk rosak ni bahaya. Risiko untuk rosak tu agak costly lah. Okey, jadi macam mana kita nak pasang? So kat sini kita akan gunakan bateri. So boleh guna macam-macam bateri lah. Bateri daripada bateri motosikal pun boleh. Ini bateri yang kita gunakan untuk auto gate dengan volt dia paling tinggi pun 13.8 volt, 13.5 hingga 13.8 volt, 2.4 ampere lah maksimum dia punya current. Okey, so kita boleh gunakan ini, tak masalah. Okey, boleh gunakan ni, boleh rechargeable sebagainya lah. Okey, boleh charge balik lah kalau kurang power. Okey, so kita akan sambung dan tengok macam mana dia punya feature dia keluar. Okey, alright, kita sambung dulu. So kita hanya gunakan dua kabel sahaja, merah dan juga hitam. Sama terus pada negatif dan positif lah. Okey, merah positif, hitam negatif. Okay. Alright. So ini kabel supply. Kita sediakan sikit. Ada. So ini kabel transducer. So kita buka untuk transducer. So kita masukkan yang transducer, slot transducer. Okay, so ini flat. Yang ni flat di bawah. Okay, flat kat bawah. Tekan betul-betul, kita masuk betul-betul. Okey. Satu untuk power pun flat kat bawah. Okey, flat kat bawah, masukkan betul-betul, rapatkan betul-betul. Alright. So kau nampak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cuba tengok feature dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita on. Okey, tekan lama sikit untuk on. Ada 2 saat. Okey. So boleh nampak lah kot. Boleh nampak kot. Okey, boleh nampak ini feature dia lah. So ini nampak feature dia. Okey, ada traditional clear view, number, special, split frequency. Memang saya nampak benda ni agak simple saja. Dia control turun untuk kita tengok setting yang lain, function yang lain. Okey, so nak back, tekan button back sebagainya. Okey, so nak select button select untuk lock location sebagainya. Semua ni dah dijelaskan dalam manual, so tak payah risau. So bila dah on je, memang dia akan keluar. Ini first feature yang keluar selepas kita on bateri. Okey, jangan risau. Benda nampak ini nampak macam user friendly lah, So kita cuba tengok traditional. So kita select. So ini yang kita akan nampak lah. Sebab ini transducer tak ada dalam air, so kita tak boleh nak reading berapa meter sebab tak boleh kesan sonar sebagainya. So dia ada bacaan untuk volt meter, timing berapa. Okey, suhu air, so berapa jarak semua. Okey,
So itu sajalah untuk setup yang kita boleh tengok. Mungkin boleh tengok lagi lah bila kat dalam air sebagainya, lagi clear lah dengan setup dia. Okay, itulah cara nak setup senang saja, memang user friendly lah. So boleh main dengan feature-feature yang ada, memang agak user friendly, tak ada masalah. So apa-apa tak faham boleh rujuk pada manual yang diberikan lah. Okay, so kalau nak off, tekan button balik. Okay, 10 second dia akan off. Alright guys, itu saja share untuk unboxing Garmin Vivid 4CV, Garmin Striker Vivid 4CV untuk fish finder yang sesuai ataupun yang menjadi pilihan untuk kayak fishing lah. Alright guys, thank you. Jangan lupa like, share dan subscribe sekiranya bermanfaat. Alright, jumpa lagi. Kita akan tengok testing pula. Kita akan tengok testing fish finder Garmin Striker Garmin Striker Vivid 4CV ni kat laut. Alright guys, ciao. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Salam sejahtera, salam Ramadan. Hari ni dah 12 Ramadan. Kami turun saya fishing lagi. Kawan-kawan pun dah lancar. Tadi saya tambah sikit setup kayak sebab hari ni penat, jenuh ke ni. Nak keluar turun daripada sana jenuh. Penat kat. Tengoklah macam mana nak lancar ni lah. Sebab gulung-gulung. Jadi apa-apa pun memang kayak fishing kena hati-hati guys. Kena beware dan kena jaga safety. So ini kita nak try fish finder baru, Striker 4CV, Striker Vivid 4CV. Okay. Penat. So kena tunggu bila waktu sesuai untuk lancar. Jadi kita jumpa kat spot lah. Saya akan update lah ni. Alright guys, terlancor. Alright, jom. So kita kena tengok lah waktu yang sesuai untuk lancar. Pastikan semua benda-benda yang loose ditambah lah, ataupun ada benda-benda yang boleh menyebabkan air masuk dalam kokpit dan body kena seal betul-betul. Alright, jadi sebelum tu saya nak tengok setup untuk fish finder saya kali ni. Okay, so kabel saya dah masuk dalam badan body kayak. Okay, so kabel ni akan supply terus kepada head unit. Okay, dan disambung dengan bateri ada kat dalam ni, dalam hash, dalam body. Dan tenducer pun disambung terus dengan body dan masuk dalam body terus kepada tenducer di bawah lah. Okay, masih lagi pakai tapak tenducer yang sama, cuma kita masukkan kabel dalam body lah. Okay guys, kita tunggu waktu sesuai untuk lancar guys. Alright, harap sama-sama lah. Doakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey. Itu dia. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, mandi air. Mandi dulu. Oh, sebab sini pantai sini dia tak landai. Dia terus apa ni, dia terus slope. Terus apa? Turun dah. Akan landai. So itu yang kena hati-hatilah untuk lancar. Sebab terus dalam. Tak ada landai. Dia tengah sikit.
kita boleh lajulah. Okey. Alhamdulillah. Mencabar. Mencabar guys. Jadi hati-hati. Yang penting safety first. Tapi hari ni mandi dulu guys. Mandi basah guys. Alhamdulillah. Macam semoga kita dapat strike ni. Allahu Akbar. Mancing guys, mancing. Alhamdulillah. Itulah bulan puasa ni, cabaran dia. Nak lancar tu satu hal. Oh, panas lagi satu hal. Sekarang dah pukul 9 lebih dah. Air baru surut. Okey, kalau ikutkan tide, air sekarang ni tengah surut. Dan hari ni air pasang laju. Kalau ikutkan tide, air pasang laju. Jadi harap ada strike lah. Alun penyantik ni. Alun baik. So harap semua selamat. Kami ada hari ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. 7 orang kawan-kawan. So apa pun kita akan set up head unit fish finder. Harap ada air masuk banyak dalam body. Okay. Alright guys. Mancur mencabar. Aduh. Selamat. Alhamdulillah. Basah. Mandi dulu hari ni. Okay. Memang hari ni plannya kami akan mancing dalam separuh hari je. Sebab adalah dalam puasa ni dan keadaan panasnya mencabar. Jadi kita target separuh hari je. Okay, so kita nak plug in head unit pada supply. So dia ada bentuk lah mana point yang kita masuk. So bentuk dia tengok sini lah, berdasarkan ini untuk transducer. So masuk kat sini. Okay, transducer. Alright. Ini untuk power. Warna merah ni untuk power biasanya. So power. Okay, so letakkan dia. So masukkan. See. Alright. Alhamdulillah. So ini kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hidup. Okey, so ini dia punya interference, tu feature dia awal-awal lagi. So plastik jangan buang lagi sebab baru buka. Nanti kita nak bubur tinta dia apa. Okey. Alhamdulillah. So traditional. Connected. Okay. Sensor disconnected. Sensor disconnected. Macam mana sensor disconnected? So bila kita nak select ni, dia kata transducer is disconnected, power down and check transducer connection to enable sonar. Mungkin kabel power ni kot. So kabel power just ikat biasa je tadi. Dapat dah, on dah. Alhamdulillah. So guys, kita dah try balik tadi. Ada problem rupanya, kabel nak kena check balik. Connecting kabel. Terima kasih Abang Hafiz. Kabel transducer tak rapat. Kabel transducer tak rapat. So kita nak, so inilah feature tradisional yang ada. So sekarang ni dia banyak noise lagi. So kita akan tengok range, auto gain, frekuensi. Kita tengok frekuensi berapa kita guna ni. Frekuensi, ini frekuensi dah paling tinggi dah ni, chip 200 kHz. Zoom. So far dia punya feature agak friendly lah, anti-interference.
noise reject, interference low, interference, surface noise high, KJV, surface interference, medium. Okay, transducer type GT20. Okay, potential auto. Right, so saya tak okay. Apa yang tak payah zoom, tak payah frekuensi. Okay, range. Okay. Oi, ombak lah macam ni pening. Muntah lah. So ini dia punya feature. So just check ni. Clear view. Ini bentuk clear view lah. Ini bentuk clear view kat bawah tu kosong. Okay, kedalaman 5.6 meter, 5.7 meter, suhu 30 darjah Celsius, suhu air, bateri volt 12.9 volt, waktu 9.43. Oh, timing ngam, cantik lah. So inilah bentuk bentuk bawah dasar, bentuk dasar bila kita tengok dengan clear view. Okay, so kita tengok numbers. Okay, tak payah, tak penting. Flasher tak penting. Sorry, split frequency ada kita tengok split ni. Okay, so split ni clear view, ini clear view, ini biasa punya traditional. So split traditional, split frequency. Okay, tak payah. Quick draw map tak payah. Map traditional. Ni map dengan kita punya, kalau kita nak target waypoint kita ke mana, kita guna ini. Okay, so kita just tengok clear view terus lah. Okay, alright, so ini clear view kita tengok lah. So insyaAllah macam ada ikan bawah tu. Alright, kita lain lah guys. Anak-anak ada strike. Second drop of the day. Tadi tak jadi drop. Tak jadi. Kancik ni. Check up follow. Okay guys, sekarang dah pukul 11.38, 40 dah ni. Oh, angin Changi Utara je datang ni. Changi Utara datang ni lah. Kuat juga ni lah. Oh, angin boleh tahan. Nanti angin kuat ni, alur pun besar lah nanti. Jadi hanya kita pun takkan lama lah. Tu ketika ni memang mancing ini santai saja sambil-sambil cuba Garmin Striker Vivid 4CV ni. So nak tengok macam mana dia punya setting. So far memang Garmin ni friendly. Just plug on je. Kata plug and play je. Plug je, so just boleh guna terus. Jadi power cukup, connection cantik. Dia terus boleh scan dan boleh boleh guna terus, tak ada masalah. Tak perlu setting-setting lain. Itu semua setting-setting yang biasa yang kita boleh faham on the spot, tak ada masalah. Jadi just plug and play je. Connect je. Saya pilih Garmin Striker Vivid 4CV ni berbanding dengan Striker 5CV, Vivid 5CV. Satunya dari segi bajet. Okay, dari segi bajet lah. So dari segi
bajet lah. Cuma saya nak beritahu sini perbezaan di antara yang ketara lah, yang saya dapat kena pasti perbezaan ketara, walaupun saya tak pakai Vivid 5CV, tapi saya dah dapat study. Ada 3 perkara yang berbeza. Berbezakan antara Vivid 4CV dengan Vivid 5CV ni. Okay, yang ada 3 je. Satunya dari segi dia punya display, appearance lah, appearance dia. Okay, saya pun lupa apa dia punya dia punya appearance, dia punya note dia lah, saya lupa dah. Yang keduanya ialah dari segi screen. Screen je. Screen melintang dan juga menegak. 4CV menegak, 5CV melintang. Okey. Jadi yang ketiganya ialah kekuatan transmitter transducer dia. Di mana transducer untuk 4CV ni, Vivid 4CV ialah lebih kurang 300 RMS dia punya wave. Jadi berbanding dengan 5CV, Vivid 5CV iaitu 500 RMS. Jadi lebih dia punya transducer, dia boleh laju lah. Dia punya sonar ni tadi lebih banyak wave yang dia hasilkan, dan pantulan balik tu dia akan dapat beri gambar yang lebih jelas. Itu saja. So far saya sukalah. So far personally bagi saya cukup lah untuk 4CV. Sebab apa? Kita just nak scan, tengok bentuk bawah permukaan dan apa yang ada di dasar sebagainya, spot kita, semua benda-benda lain semua sama. Ciri-ciri lain 4CV, 5CV semua sama, waypoint semua tak ada masalah, semua sama. 3 je yang perbezaan ketara untuk 2 model ni. Okey, jadi terpulang lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, terpulang lah pada tuan-tuan nak pilih yang mana berdasarkan bajet masing-masing. Perbezaan antara 2 model ni lebih kurang dalam 500. Perbezaan antara 2 model ni lebih kurang dalam 500. So saya stick pada Vivid 4CV dengan bajet yang saya boleh dapat dalam bawah 1000, bukan dalam 900 masuk postage. Jadi itulah, itu pilihan saya lah. Terpulang pada tuan-tuan, kalau nak lebih view, lebih cantik, boleh ambil transmitter yang lebih besar, dia punya wave iaitu 5CV, Vivid 5CV. Tapi bagi saya cukup dengan Vivid 4CV lah. Transmitter yang kata boleh lah kita nampak sebab beza dengan Striker 4 yang biasa, Striker 4 Plus, yang ni ada clear view dan juga Vivid saja. Vivid ni dia punya contour color lah, color je. Vivid ni color. Striker 4 Plus dia tak ada clear view. Yang ni ada clear view. Masuk clear view ni kita nampak struktur tu lebih lagi lah, lebih lagi cantik. Lebih nampak struktur dan kita boleh setting dengan color-color yang kita nak lah. Itu je. Okay. Alright, jadi tahulah berapa lama boleh mancing ni dengan keadaan ombak angin macam ni. Tengoklah. Sekarang ni tak ada hasil lagi guys. Masih lagi tak ada hasil. Alhamdulillah lah, tak apalah. Kita try yang ini, bulan-bulan puasa ni pun yalah, tak boleh lama sangat mancing. Nak kayuh ni pun setempat ni, angin kuat ni. Air dah pasang, ombak pun sini, arus pun sini. So kayuh pun tepat je ni. Okay guys, kita jumpa lagi lah, kita update nanti. Alright. Okay guys, saya setakat ni lah untuk mancing hari ni. Sekarang pun dah pukul 12.55, 12.30 dah. Macam biasalah, hasil tak ada lagi ni, kumpau ni kumpau. Tapi main point hari ni nak test Garmin Vivid, Garmin Striker Vivid 4CV lah. Okay, 4CV, Vivid 4CV. Dan kawan-kawan ni pun dah dah naik atas lah, dah mendarat dah. Okay, so kita nak mendarat dah. Okay, saya nak mendarat lah sekejap lagi. So macam mana nak mendarat dengan keadaan ombak je ni, so kena hati-hati lah. Okay, sama ada nak back paddling, back paddling, backward. Yang penting angkat dulu rudder dan gunakan pedal lah. Angkat rudder dan gunakan pedal lah, supaya nanti rudder tak rosak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Padu. Aduh. Okey guys, kami semua dah naik. Alhamdulillah. Semua
pun dah naik atas, dah landing dah. Okey, jadi untuk hari ni tarikan hari ni Kumpau. So motif hari ni, point ini dah test Garmin Cycle Vivid 4 CV. Alhamdulillah, setting senang aja, plug and play. Itu saja, plug and play, jangan risau. Garmin just plug and play saja. Okey, jadi terima kasih kerana nonton, dan terima kasih kerana support. InsyaAllah semoga perkongsian ni dapat membantulah, ada manfaat pada semua. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe kalau belum subscribe lagi lah. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa dalam vlog akan datang, video akan datang, InsyaAllah. Terima kasih support guys. Ciao. Assalamualaikum.